Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah, amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali dan selamanya mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi kekalkan kita di atas nikmat dan rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita taufik dan hidayat. Dapat lagi kita terus beriman, beramal, menunaikan perintah-perintahnya, mengikut sunnah jalan petunjuk yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita terus menerus menjalankan perintah Allah, mentaati segala suruhan Dia, menjauhi segala larangan Dia, mencontohi kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala angkat kesusahan kita, lebih-lebih lagi dalam kita berhadapan dengan pelbagai cabaran yang ada pada masa kini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pagi ini kita akan sambung kitab pengajian kita, kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid, karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, pada peringkat penghalang. Masih lagi kita menceritakan tentang aqabah, tentang bahagian yang menghalang. Antara yang menghalang seseorang itu untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, beribadat kepada Allah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kerana dunia yang berada di sampingnya. Oleh kerana itu disarankan untuk kita berzuhud dan mengurangkan dunia daripada diri kita, dan usahakan bagaimana dunia yang ada dalam diri kita ni dapat dikurang-kurangkan daripada sudut cintanya dan perolehnya, sehingga kan dapat kepada kita untuk kita menumpukan lebih kepada ibadat, lebih dalam tumpuan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Dalam nak menerangkan, membahaskan bahagian ni, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Taala, Imam Ghazali membawakan beberapa kata-kata ulama-ulama, guru-guru beliau. Salah satunya beliau membawakan salah satu kata daripada guru beliau yang bernama Hazrat Abu Bakar Al-Tausi rahmatullah alaih. Sesungguhnya dunia itu musuh Allah, sedangkan anda mencintainya, dan sesiapa yang mencintai seseorang sudah tentu dia turut membenci musuh kekasihnya itu. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat kita di dunia ni, hakikatnya kita di dunia ni adalah untuk menjadi hamba Allah. Tujuan kita hidup di dunia ni, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, adalah untuk mendapat keredaan Allah. Itu maksud utama kita. Manakala dunia ni, tuan-tuan, kita perlu, dia hanya adalah satu keperluan. Selalu saya kata, tuan-tuan, akhirat adalah tuntutan, keredaan Allah Subhanahu wa taala ketuntutan utama. Manakala dunia ni hanya keperluan.
Dunia ni tuan-tuan pemain dirahmati Allah akan ta'ala, kita perlu pada sesuatu keadaan pada masa-masa ni. Yang lebih kita untuk kita tuntut adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itu tuan-tuan pemain dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila keperluan itu dicintai, maka tuntutan itu akan dipinggirkan. Keperluan itu lebih dicintai, kita sibuk dengan keperluan, maka tuntutan itu akan dibiarkan, akan terhindar. Kerana itu tuan-tuan pemain dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, bila kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mencari cinta Allah, nak mendapat keredaan Allah ni kena dapat cinta Allah. Nak mencari cinta Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan pemain dirahmati Allah Taala, kena jauh dengan benda yang dibenci, dan dunia ni adalah perkara yang dibenci. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, dia menyediakan nikmat kita lebih besar dengan apa yang ada dekat dunia. Satu nikmat syurga tuan-tuan paling rendah, nikmat syurga yang paling rendah, yang disediakan untuk orang yang terakhir sekali masuk syurga, orang terakhir. Kan ada yang mengatakan, dalam riwayat mengatakan orang yang terakhir masuk syurga ni iman dia sebesar zarah. Dia tak tahu buat apa, amal apa tak tahu. Dia tahu Tuhan dia Allah je. Ni orang yang lemah iman. Tu pun nikmat syurga yang Allah Taala akan sediakan untuk dia tuan-tuan 10 kali ganda besar dunia. 10 kali ganda besar daripada dunia. Syurga yang Allah Taala akan berikan kepada dia, orang yang paling rendah lemah iman dia. Maka apakah ada di dunia ni? Apa yang ada kat dunia ni kalau nak dibandingkan dengan syurga? Walaupun hari ini kita terpedaya melihat keindahan, kediaman, kenderaan, makanan, tapi hakikatnya tuan-tuan, syurga itu lebih jauh bernikmat, lebih nikmat lagi berbanding dengan dunia. Dan itu yang Allah Taala sedang sediakan. Dan takkan kita nak lihat bila dah masuk syurga nanti, kita tengoklah tak apalah, berpadalah dengan apa yang ada, tak apa. Paling rendah syurga pun dah 10 kali ganda besar dunia, dah cukup lah. Dekat dunia pun kita tak puas. Soalan, adakah anda berpuas hati dengan apa yang anda ada di dunia ni? Kebanyakan ni tuan-tuan, orang akan mencari lebih lagi. Sedangkan di dunia pun dia nakkan lebih. Kenapa di syurga nanti tuan-tuan pemain dirahmati Allah Ta'ala, kita kata kita nak berpada-pada. Sedangkan kat dalam syurga ni satu nikmat-nikmat dia Allah Ta'ala berikan besar. Tak ada benda nikmat, satu bezanya antara satu subhanallah dengan satu subhanallah. Satu orang beza satu subhanallah, dia kurang sebut. Kan dia punya tingkatan syurga pun dah berlainan sebab satu subhanallah sahaja. Jadi tuan-tuan pemain dirahmati Allah Ta'ala, seperti mana yang saya kata, dunia ni keperluan, bukan tak boleh. Dia perlu, maka kita gunakan sekadar keperluan. Kan? Dan keperluan tu tuan-tuan, tak semestinya kita kata keperluan tu sekadar ada, tak juga. Dilihat kepada keadaan. Ada orang perlu rumah yang besar kerana keluarga dia yang besar. Ada orang perlukan kenderaan yang agak besar kerana dia punya perjalanan dia yang besar, perjalanan yang jauh, perjalanan yang banyak. Maka dia perlukan kenderaan yang agak besar. Lihat kepada keperluan. Yang mana keperluan itu bukanlah sampai kepada dia mencintai. Cinta ni apa dia tuan-tuan? Dia akan buat lebih. Dia sanggup berkorban apa sahaja. Kita lihat kepada diri kita. Kata Hazrat Abu Bakar At-Tausi lagi, beliau berkata lagi, dan kerana bahawasanya dunia itu pada dasarnya adalah kotor dan bangkai, tidakkah anda lihat bahawa pengakhiran dunia kepada kotor? Dunia ni akan berakhir kepada kotor, binasa, lenyap dan habis. Malahan dia adalah bangkai yang dilumurkan dengan wangian dan disalut dengan perhiasan. Maka tertipulah orang yang alpa lalai dengan kerinduan zahirnya, sedangkan orang yang berakal tetap
berzuhud pada dunia yang palsu itu. Dunia ni tuan-tuan darul fana. Dunia ni dikenali sebagai darul fana. Apa makna fana? Dia akan binasa. Tak ada sesuatu pun yang di dunia ni tuan-tuan dia akan kekal. Akan sampai masa ni dia binasa. Akan sampai masa dia tuan-tuan dia tak akan kekal muda. Akan masa dia akan jadi tua. Dia tak akan kekal baru, akan masa dia akan jadi lama. Dia tak akan kekal lazat, akan datang masa ni akan jadi tak lazat, tak sedap. Dan tak akan kekal dia wangi, akan datang masa ni dia akan jadi busuk. Ini dunia. Berbeza dengan akhirat, berbeza dengan akhirat. Sama ada kalau dalam neraka ataupun di dalam syurga. Neraka tuan-tuan, kalau kita cerita tentang azab neraka. Azab neraka ni tuan-tuan dia sentiasa fresh. Sentiasa baru. Dia tak akan jadi lama. Satu orang, kalau cerita tentang azab neraka, satu orang dia azab kerana dia bunuh diri. Dia azab kerana dia bunuh diri. Orang yang bunuh diri ni tuan-tuan jangan ambil singkat ni. Kerana kan tension dengan apa yang ada, kerana kan tertekan dengan apa yang ada, dia bunuh diri. Sekitar Kuantan ni, bukan sekitar Kuantan tuan-tuan, sekitar Pak Mahat ni pun ada berlaku juga kes bunuh diri baru-baru ni. Adalah cerita dia, tak nak cerita detail. Sebab apa? Kes ditutup. Kerana apa? Kerana tertekan. Tertekan. Orang yang ambil jalan singkat ni tuan-tuan kerana dia tak beriman. Orang yang bunuh diri ni tuan-tuan, azab dia ialah dia akan dihukum di dalam neraka cara sebagaimana dia bunuh diri. Orang yang bunuh diri, dia akan diazab dengan cara dia bunuh diri. Macam mana cara dia bunuh diri, macam itulah dia akan diazab. Cuma tuan-tuan, di dunia ni, azab kat dunia ni, dia makin hari kalau kita makin kena benda sama makin sama, dia punya pepatah kita kata apa dia? Alah bisa tegal biasa. Pepatah. Kalau kat dunia ni dah biasa kena sakit yang sama, lama-lama dia tak rasa sakit dah. Itu tahap sakit kat dunia. Tapi sakit dekat akhirat ni tuan-tuan, dia punya bisa dia punya sakit tuan-tuan makin sakit. Lagi kena lagi sakit. Satu orang bunuh diri, dia terjun bangunan 5 tingkat. 5 tingkat, ada orang tak mati lagi. Tinggi lagi, 10 tingkat mati. Dia terjun bangunan tinggi-tinggi, mati pecah kepala tuan-tuan. Kita nampak sekali pecah kepala. Kat dalam neraka nanti tuan-tuan dia akan diazab dengan cara dia bunuh diri, dia terjun bangunan. Sekali pecah kepala, kepalanya akan dikembalikan elok, dia akan naik balik, terjun lagi bangunan, pecah lagi kepala, naik lagi, terjun lagi bangunan, pecah kepala, naik lagi, terjun bangunan, pecah kepala. Berapa kali? Beribu-ribu tahun selama-lama dia. Kalau dia kufur, selama-lama dia. Azab sentiasa fresh, sentiasa baru, sakit dia sentiasa rasa. Ini kalau dalam neraka. Kalau di dalam syurga tuan-tuan, dia punya kelazatan, dia punya nikmat sentiasa baru. Ada riwayat makan pisang ya tuan-tuan. Kita ni makan pisang baru berapa biji dah cukup dah. Kan? Tapi tuan-tuan dalam syurga, dia makan pisang. Dia tak sedar yang mana dia dah makan sampaikan kulit pisang tu dah menimbun di belakang dia macam bukit. Sebab apa? Sedap sangat. Makin sedap. Ini nikmat dalam syurga. Tu baru nikmat makan pisang. Ada kisah, ada dalam Tirmizi, riwayat Tirmizi tuan-tuan. Sahabat tanya pada Nabi SAW, Ya Rasulullah, dalam syurga ada kuda ke? Sahabat-sahabat Nabi SAW bukan semua orang ada kuda tuan-tuan. Macam kita hari ni tuan-tuan. Bukan semua orang ada kenderaan. Begitu dekat zaman sahabat Nabi SAW, bukan semua orang ada kuda. Dalam peperangan pun, tak silap saya dalam perang Badar pun berapa ekor kuda je yang dibawa. Yang lebihnya ramai yang berjalan kaki.
Mungkin yang tanya ni dia nak tengok, oh kat dunia ni banyak orang semua ada kuda, orang kaya ada kuda. Bagaimana kami yang miskin? Kat dalam syurga kami boleh dapat tak kuda? Sahabat dia tanya, ada kuda tak? Dalam syurga ada kuda tak? Nabi SAW jawab pada dia, dalam syurga, kuda-kuda ada untuk kamu. Sebelum sempat kamu terlintas, dia telah bawa sampaikan kamu pada tempat yang kamu nak pergi. Sebelum sempat hati kamu terlintas, maknanya terdetik mana kamu nak pergi, dia dah bawa sampai dulu dah. Punya laju tak laju ni kuda. Dalam kuda. Dan ini kuda. Habis tu kalau kereta, ada tak ada? Nabi kata kuda, kereta ada tak? Kalau kuda sepantas macam ini pun Allah Ta'ala boleh jadikan, takkanlah kenderaan yang moden yang hari ini Allah Ta'ala tak boleh nak jadikan, lagi mudahlah bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh buat lebih hebat lagi daripada itu. Kan, tak dapat kereta mahal. Kan, tengok orang ni pakai kereta mahal, cantik ni. Tuan-tuan, orang pakai kereta mahal, kadang-kadang kita tanya dia balik, berapa lama dia punya keseronokan dia pakai kereta yang mahal. Kita sendiri yang ada kenderaan, kita tanya balik diri kita. Kan, ada orang dia pakai kenderaan hanya sekadar apa dia, ini bila dia buat asal atas dasar keperluan dia. Kan, kalau dia ada kenderaan, dia hanya ini keperluan saya, tak ada apa. Kalau dia lebih kepada menunjukkan kepada kecintaan untuk dia dapatkan kereta-kereta, tuan-tuan, kita tanya dia, orang tuan-tuan, orang bila dicintakan kepada kenderaan ni tuan-tuan, tak sempat berapa tahun dia tukar kereta baru. Tak sempat berapa tahun tak tukar kereta baru. Tak sempat lagi berapa tahun. Sebab apa? Dia cinta dengan benda-benda macam ni. Kan? Ada orang dia punya hobi dia. Tengoklah. Tengok kadar dia macam mana. Ada orang pakai kereta banyak. Satu orang kan, dia pakai kereta banyak sangat. Bila ditanya sebab apa? Sebab saya nak mengelak daripada cukai. Ada orang macam ni. Ini keperluan dia. Kan, kereta banyak-banyak, dia pakai banyak-banyak bukan sebab dia cintakan kereta itu tersebut, kenderaan tersebut, tapi kerana dia nak buat sesuatu, ada alasan-alasan tertentu. Ada orang macam ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, hakikatnya pun dunia ni perkara yang mana dia akan binasa. Kan, dunia rumah kita, macam kita tengok kapek masjid contoh. Kan, kapek masjid kan kita terpaksa tukar baru, masya-Allah, alhamdulillah. Satu nikmat, satu keselesaan. Kan, kita kapek lama dah 10 tahun. Hakikatnya tuan-tuan, barang-barang kita yang ada hari ni di dalam rumah kita sendiri pun, kan, kalau dia dah sampai satu tahap, contoh dia 5 tahun wiring dalam rumah kita, 5 tahun, dia dah sampai masa kena tukar. 5 tahun pun 10 tahun. Kan, saya bukan nak menafikan, masya-Allah baguslah, memang itu keadaan dia. Kan, kadang-kadang wiring pun masjid, saya punya masjid dulu, masjid masa saya belajar dulu, masjid di Masjid Bandar Baru Sirkeling, 10 tahun dah. Kipas sana sini tak dibuka, lampu short sana sini. Kan, alasan dia dah tukar berkali-kali pun rosak juga. Alasan dia kenapa? Kena wiring baru. Kan, wiring lama dia tanam dalam kan, biasa orang buat kat dalam. Maka bila buat wiring baru kena buat luar supaya mudah untuk disalurkan baru. Ini dunia. Dia memang kena tukar. Pakai kenderaan sekalipun. Kenderaan kita buat hutang dengan bank 9 tahun. Tapi ketetapan kerajaan kita tuan-tuan, kereta yang 10 tahun nak kena dilupuskan. Ini satu perkara yang agak melucukan. Hutang lama-lama, lepas 10 tahun nak kena lupuskan. Kereta yang terlalu lama lah. Kan, ada kereta dah lama pun elok lagi. Tapi nak bagi tahu apa tuan-tuan, ada tahap. Dunia ni ada tahap. Dia tak akan kekal lama. Dia tak akan kekal cantik lama, masya-Allah. Kan, yang akan kekal hanya di akhirat. Itu yang kekal. Apa yang ada di sisi Allah SWT itu yang kekal. Apa yang Allah Taala janjikan itu yang kekal. Hari ini tuan-tuan kita pilih. Kita nak yang sementara ataupun kita nak kekal. Kan, dunia ni sementara. Akhirat kekal abadi. Nak dapat yang perkara yang kekal adalah dengan dapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, dapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dunia ni perkara yang Allah Taala tak redha, perkara-perkara yang Allah Taala cinta, yang benci.
Kan? Satu masa Nabi SAW, satu riwayat, Nabi SAW jalan bersama dengan sahabat-sahabat. Jalan dengan sahabat-sahabat, tiba satu tempat pembuangan sampah, ternampak ada satu bangkai kambing. Bangkai kambing, kambing yang dah dibuang. Sampai jalan, Nabi SAW tanya, siapakah di antara kamu yang inginkan bangkai ni? Ambil bangkai. Ada siapa yang mau? Ada sahabat yang jawab, ya Rasulullah, kalau Tuan bagi percuma pun kami tak nak. Kalau Tuan bagi percuma pun, dah bangkai, nak makan apa, nak buat apa? Dah rosak. Tapi tuan-tuan, kalau ikut hukum, kalau kulit dia elok lagi, walaupun dah bangkai, kulit dia boleh disamak, boleh dibersihkan, boleh dibuatkan sesuatu. Tapi mungkin dah teruk sangat bangkai ni tuan-tuan, kulit dia pun tak boleh nak ambil manfaat. Dah rosak habis, dah hitam habis. Kan, mungkin sampai macam itu. Sampaikan sahabat kata apa dia? Ya Rasulullah, kalau Tuan bagi percuma pun kami tak nak. Nabi SAW kata apa dia? Dunia lebih teruk lagi daripada bangkai. Dunia lebih teruk lagi, lebih hina lagi daripada bangkai ni. Kan? Ada satu riwayat kata, kan, dunia ni tuan-tuan, dia umpama satu wanita yang tua yang hodoh. Tua, kereput, dah hodoh dah. Bongkok 3 dah. Kan? Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wanita ini, perempuan tua ini telah dihias sehingga kan nampak cantik, orang yang melihat pun berkeinginan. Ini macam contoh yang kata ulama ni tadi. Hakikat ni, dunia ni busuk, rosak, dan tak baik. Tapi ia telah dihias sehingga kan kita rasa seronok dengan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, ni hakikat. Ni cerita bila bab dunia ni ustaz, lebih ni cerita. Ini kita cerita untuk diri kita juga. Kan? Untuk hilangkan rasa cinta dunia ni. Kan, kita punya angan-angan ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala melampaui daripada kehidupan kita. Satu masa Nabi SAW jalan dengan sahabat, Nabi kumpulkan sahabat, Nabi buat satu benda, satu gambar rajah. Kan dulu susah nak dapat pena, nak dapat kertas. Nabi SAW ambil ranting kayu, kan, badang tanah pasir tu Nabi SAW lukiskan ke atas badang tanah pasir tu. Satu kotak. Buat kotak. Tengah-tengah kotak tu Nabi SAW buat garisan lurus. Sampai ke penghujung kotak tersebut, garisan kotak tu Nabi SAW lebihkan lagi garisan tu. Kemudian di samping kawasan kotak tu Nabi SAW lukiskan barisan, garis. Nabi SAW tanya pada sahabat, kamu nak tahu tak apa benda yang aku buat ni? Sahabat-sahabat kata, apa benda ya Rasulullah? Nabi SAW jawab, ni, kotak ni lah kehidupan manusia. Kotak ni lah hayat manusia. Tempoh hayat manusia ni kotak. Ini manusia. Garisan lurus yang di tengah-tengah ni lah kehidupan dia, perjalanan hidup dia. Kan, perjalanan hidup dia. Manakala garisan yang melampaui daripada kotak itu adalah angan-angan dia. Angan-angan. Dan garisan-garisan di samping-samping tu adalah ujian-ujian dia. Laluan kesukaran dia, kehidupan. Dalam kehidupan dia, dia akan melalui ujian demi ujian, ujian kesusahan demi kesusahan. Tapi dia akan hidup sampailah perakhiran hayat. Nak bagi tahu apa dia tuan-tuan? Angan-angan manusia tu, angan-angan melampaui daripada kehidupan. Dia akan melampaui daripada hidup kita. Kan, kita tak tahu hidup kita ni sampai bila. Bila kita nak hidup, sampai bila kita akan hidup, kita akan mati bila. Bila kita akan mati, kita tak tahu. Kan, mati kita sebentar lagi ke, esok ke, seminggu lagi ke, setahun lagi ke, 10 tahun lagi ke, kita tak tahu. Semalam kawan saya sharekan kenyataan selamat tinggal sahabat saya. Dah berapa ketika tengok rupanya yang meninggal tu abang dia. Muda lagi abang dia. Baru tak silap saya umur dalam 41 ke 42 macam tu. Kan, umur 42, kena serangan jantung. Kita kenal. Masa belajar dulu selalu sangat nampak abang dia. Tiba dah meninggal. Umur 42 lah, lebih kurang. Serangan jantung.
muda-muda. Kan? Mati mengejut. Mati mengejut. Serangan jantung ni kira mati mengejut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi kisah-kisah kematian. Kita tak tahu kematian kita bila. Tapi angan-angan kita, kan, mungkin kita punya angan-angan, tuan-tuan, kita buat angan-angan ni, kita punya projek kita anggarkan sehingga 10 tahun, 20 tahun. Kita nak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, walau bagaimanapun angan-angan ni tidaklah bukanlah dicela. Ada tempat angan-angan yang kita perlu berangan-angan baik. Kita nak keinginan, angan-angan ni berkeinginan. Berkeinginan untuk melakukan kebaikan. Ini digalakkan. Kita niat, kalau bolehlah, contoh ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok keperluan masjid ni. Kita kata kalau boleh saya nak sponsor masjid ni. Kalau saya ada duit ribu-ribu, puluh ribu, kata ribu, saya nak belanja masjid ni. Contoh. Angan-angan yang baik. Kan? Saya kalau bolehlah saya nak besarkan masjid ni, saya nak mudahkan kemudahan di masjid. Contoh. Ni angan-angan yang baik, sedangkan dia tak ada pun kemampuan tu. Dia ada ke ratus ribu dalam akaun dia? Tak ada pun. Tapi dia berkeinginan. Kalau dia ada, dia nak buat. Ni angan-angan yang baik. Boleh tak boleh? Macam ni digalakkan. Pahala besar. Yang tak bagus ni tuan-tuan, angan-angan yang sia-sia. Lebih yang tak bagus lagi tuan-tuan adalah angan-angan yang mengharamkan. Benda yang sia-sia, tak ada faedah dunia dan akhirat. Kan? Lebih lagi teruk lagi angan-angan benda yang haram. Yang ni yang kena elakkan. Nak berangan-angan tak salah. Tapi biarlah angan-angan itu tuan-tuan, berkeinginan itu adalah perkara-perkara yang baik. Baik. Kata ulama lagi, maka kata Hadrat Abu Bakar At-Tausi lagi. Maka jika ditanya apakah hukum berzuhud pada dunia? Adakah dia fardu, wajib ataupun sunat? Hukum. Kita nak berzuhud, nak mengelakkan dunia daripada diri kita ni, adakah dia wajib? Mesti. Ataupun sunat? Maka ketahuilah bahawa zuhud pada pendapat kami berbeza pada yang halal dan pada yang haram. Ada dunia ni yang halal kita perolehi. Kan? Ada tuntutan, keperluan-keperluan yang halal. Ada keadaan dunia ni yang haram kita perolehi. Ini banyaklah benda-benda yang haram. Perkara yang haram tu jelas pada kita. Benda-benda yang haram yang tak boleh, tak dibenarkan oleh syarak. Perkara-perkara yang menyalahi syarak. Maka ini haram. Maka ada yang halal, ada yang haram. Maka ada pun yang halal, yang haram. Berzuhud pada benda yang haram adalah fardu. Kalau perkara itu perkara yang haram, perkara yang mana membawa kepada haram, perkara yang membawa kepada menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, menyalahi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berzuhud kepadanya adalah fardu, mesti. Kalau perkara ni sampai boleh membawa kepada satu orang tu tinggalkan perintah Allah, solat. Kalau benda perkara ni membawa kepada sehingga menghina sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perkara ni membawa kepada kita ni melakukan kemungkaran, dunia ni bawa kita kepada perkara tu, maka fardu kepada, wajib kepada kita untuk kita meninggalkannya. Tengoklah. Kita sendiri boleh tahu. Kadang kita sibuk dengan hal dunia kita tuan-tuan. Kalau kita terlalu sibuk sehinggakan perkara itu boleh menyebabkan kita meninggalkan perintah Allah, terutamanya solat, maka perkara yang sebegini tuan-tuan patut ditinggalkan. Patut ditinggalkan. Banyak lagi perkara yang mana Allah Taala boleh beri keberkatan. Kita kena faham tuan-tuan, sesuatu yang kita perolehi bukan kita lihat secara zahirnya keuntungan dunia tu, tak. Sesuatu keberkatan kita akan perolehi adalah sejauh mana ketaatan kita pada Allah Taala tu tidak dikurangkan. Ada orang tuan-tuan, dia punya keperluan dia sikit dia. Dia kerja adalah kadar. Tapi Allah Taala beri kecukupan kepada dia sebab apa? Dia dapat jaga perintah-perintah Allah Taala dengan sempurna. Ada orang tuan-tuan,
Dia punya kemampuan dia Allah Ta'ala berikan puluh-puluh ribu tiap-tiap bulan dia boleh dapat, Masya Allah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kehidupan dia penuh dengan kesempitan. Itu tak cukup, ini tak cukup. Bila dilihat tuan-tuan, rupa-rupanya tuan-tuan 24 jam dia sangat-sangat jauh daripada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab kita kata tepuk dadi tanya keimanan. Kita nak mana satu? Kita nak yang mana Allah Ta'ala beri kita kemudahan, keberkatan, ataupun kita nak yang mana yang kesempitan. Nampak macam kaya, nampak macam semua cukup, tapi sempit. Tengok macam banyak, keperluan dia tak cukup, tapi lapang. Mana kita nak? Kita nak kehidupan dunia ni kelapangan. Kita nakkan dunia kita ni hidup dalam keadaan yang mana seronok. Tapi macam mana dikatakan seronok kalau itu tak cukup, ini tak cukup, hutang sana sini, nampak macam travel sana sini. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan, kehidupan dia penuh dengan kesusahan demi kesusahan. Sebab apa? Kerana dia sibuk dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan berzuhud pada yang halal pula hukumnya adalah sunat sahaja. Kalau benda ni halal, kan kita kurang-kurangkan dunia ni, boleh, tak ada masalah. Kita bekerja contohnya mencari rezeki yang halal, kan mengikut ketetapan, boleh. Tetapi jangan sampai kita mengganggu perintah-perintah Allah Taala. Ini dibenarkan. Cuma kalau boleh kita kurangkan. Kadang-kadang dia dapat lebih, betul. Sebelum ni kita dah cerita dah, kalau satu dunia ni kita dapat, maka macam mana kita dapat lebih, kita banyakkan, lebihkan lagi infak di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tanda zuhud. Sunat bagi dia, bila dia dapat dunia, maka dia banyakkan lagi, infakkan dia untuk akhirat. Satu ketika Nabi SAW ada orang hadiahkan kepada isteri baginda Nabi SAW seekor kambing ataupun anak kambing. Oleh kerana Nabi SAW suka makan kaki depan. Nabi SAW, ni sunnah makan, nak makan kambing. Kambing satu banyak, memang biasa makannya, orang Arab dulu banyak makan kambing. Dan bahagian yang Nabi SAW suka adalah bahagian kaki depan. Sebab apa? Kawasan bahagian tu dia agak lembut. Sedap lah. Ini pun bahagian yang orang kata top side lah. Sedap. Oleh kerana Nabi SAW suka bahagian kaki depan, maka kaki depan itu disimpan. Masak untuk Nabi SAW, maka bahagian yang lain disedekahkan kepada orang lain. Bila Nabi SAW pulang, Nabi SAW tanya. Nabi SAW tanya, ada orang bagi, ada orang isteri keluarga baginda tanya, nyatakan, kabarkan, ada orang bagi sedekah, ada orang bagi hadiah. Nabi SAW tak terima sedekah. Ada orang hadiahkan seekor kambing, dan ada hadiah kan. Bahagian lain semua dah disedekahkan, hanya satu bahagian. Bahagian lain semua dah disedekahkan, melainkan satu bahagian ini untuk Tuhan. Nabi SAW kata, Nabi SAW jawab apa? Bahagian lain itu semua Allah kamu dah simpan untuk akhirat. Satu ni je kamu tak simpan untuk akhirat. Nak nyatakan apa dia tuan-tuan? Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, semua dia, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, semua tu sebenarnya hakikat dia, kita sedang membuat simpanan untuk akhirat kita. Apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan tuan-tuan, apa yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu sedang kita simpan untuk akhirat kita. Apa yang kita simpan, kita tahan kat dunia ni tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan, ini sebenarnya adalah untuk kegunaan kita di dunia ni, mungkin tak ada apa-apa untuk kebaikan kita. Pilih kita nak dapat lagi simpanan yang besar di akhirat ataupun tidak. Walau bagaimanapun tidaklah menjadi haram, sunat kepada kita untuk kita berusaha. Baik, kemudian kedudukan yang haram ini bagi pandangan orang yang benar-benar harus taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Azza wa Jalla adalah menempatkan bangkai yang kotor dan jijik yang mereka tidak sanggup mengambilnya melainkan ketika darurat.
Kemudian kedudukan yang haram ini bagi pandangan orang-orang yang benar-benar lurus taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala adalah menempatkan bangkai yang kotor dan jijik yang mereka telah tidak sanggup mengambilnya melainkan ketika darurat. Itu pun sekadar menolak darurat jua. Jadi tuan-tuan, yang haram tu memang haram. Haram ni macam bangkai. Kita tengok bangkai macam mana, benda tu kotor, memang kita tinggalkan. Kita tak akan ambil. Maka ditinggalkan. Kita kena usahakan begitu. Melainkan kerana darurat. Darurat lain. Darurat ni terpaksa. Itu pun sekadar perlu. Darurat hanya ambil ketika perlu. Macam makan daging khinzir. Kan, khinzir ni tuan-tuan. Dia ada masa darurat boleh nak makan? Boleh. Kalau tak ada langsung makanan, ini dia ada, ini boleh. Kita boleh makan tuan-tuan hanya sekadar perlu. Bukan kita boleh simpan. Ambil makan, perlu, lapar, habis, hilang lapar dah tinggal, kena buang. Cukup. Hanya nak menyelamatkan kehidupan. Tak boleh nak simpan-simpan. Itu darurat. Begitulah juga dunia yang haram ni tuan-tuan. Dia lebih jijik daripada bangkai. Kalau nak ambil dia hanya keadaan darurat sahaja. Perlu. Adapun berzuhud pada yang halal hanya wujud pada mereka yang mencapai martabat orang-orang wali abdal, di mana adalah yang halal itu pada sisi mereka menepati bangkai. Mereka tidak mengambilnya melainkan sekadar yang diperlukan sahaja. Bagi orang yang mana sangat-sangat wali abdal. Wali ni dia nampak Allah dia. Wali ni hidup dia Allah dia tuan-tuan. Apa-apa semua Allah. Allah. Kita tak sampai lagi maksud tu. Tapi jangan pelekehkan orang yang ada Allah ni tuan-tuan. Ya, orang kadang-kadang zaman kita hari ni kadang-kadang bila orang kata semua Allah, kita boleh pelekehkan. Jangan pelekehkan. Kan? Kita kalau pelekehkan orang ada Allah, maknanya kita tak percaya dengan kehebatan Allah. Kalau kita tak sampai kepada tahap tu, jangan pelekehkan. Kan? Jangan pelekehkan. Kalau ada Allah, duduk je lah macam itu. Tunggu makanan Allah Ta'ala bagi. Kan? Itu mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pelekehkan. Mereka yang ada Allah ni tuan-tuan, mereka tak nampak dunia. Mereka anggap dunia ni macam bangkai. Walaupun benda tu halal. Hakikatnya Allah Ta'ala bagi mereka kekenyangan. Allah Ta'ala berikan mereka ni kesempurnaan yang mana kita tak faham macam mana Allah Ta'ala boleh bagi mereka kekenyangan. Jangan pelekehkan. Kan, takut boleh jatuh keimanan kita, boleh rosak keimanan kita bila kita pelekehkan. Ni mereka dengan Allah SWT. Cuma kita kena betulkan akidah kita. Kan? Mereka dah sampai satu tahap yang mana kita tak sampai. Kan? Selagi mana mereka tak mempelekehkan orang lain yang berikhtiar, itu mereka dengan Allah. Ada orang dia memang Allah ni salah satu benda ni memanglah salah. Keadaan ni kalau mereka beranggapan kita tak perlu berusaha. Ada mereka yang Allah dalam masa yang sama mereka kata memang kita kena usaha. Tapi Allah Ta'ala jadikan saya macam ini. Allah Ta'ala berikan saya kesempurnaan. Saya tak nampak dah dunia ni. Ada orang macam ni. Orang dah sampai tahap macam ni. Silakan lah. Biarkan mereka. Mereka dengan Allah Ta'ala. Adakah mereka menyusahkan orang lain? Mereka tak susahkan orang lain. Mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada mereka ni tuan-tuan, dunia ni macam bangkai, tak ada apa-apa. Mereka tidak mengambil dunia ni melainkan sekadar yang diperlukan sahaja, sedangkan yang haram di sisi mereka adalah menepati api yang tidak terlintas sedikit pun di hati mereka, di hati mereka kasat keinginan hendak mengambilnya, sama sekali sama ada semasa darurat ataupun tidak darurat. Bagi orang yang wali Allah Ta'ala, orang yang dah ada Allah, kalau benda-benda yang haram memang tak nampak langsung. Benda ni memang mereka jauhkan sangat. Sebenarnya tuan-tuan, kita kat dunia ni, kehidupan kita sehari-seharian pun dah ada juga macam tu. Ada orang dia sampai satu tahap, ada benda-benda yang mana dia nak, benda yang harus untuk dia, kan? Tapi dia nak elakkan, dia kata tak apalah, yang ni elak dulu, tinggal. Ada sampai satu tahap.
Satu tahap kita boleh sampai mati. Boleh tak sampai kepada tahap yang sebegini tuan-tuan? Boleh sampai. Tapi dia bermula dengan mujahadah, kesusahan demi kesusahan. Kan? Walau bagaimanapun tuan-tuan digalakkan untuk kita sampai kepada tahap yang sebegini. Kan? Supaya apa tuan-tuan dapat kita beribadat kepada Allah, menumpukan kehambaan kita kepada Allah Taala dengan sepenuhnya. Jadi tuan-tuan pemirsa rahmati Allah Taala, khulasah dia kan, kesimpulan dia seperti mana kita kata tadi tuan-tuan, dunia ni keperluan. Perlu untuk kita usahakan, perlu. Tetapi yang utama dia adalah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan akhirat. Dan kalau boleh dunia yang ada pada kita, kita jadikan dia akhirat. Jadikan dia untuk kita dapat akhirat. Kan? Tukarkan dunia itu kepada akhirat. Dengan kita berinfak, kita belanjakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada pada diri kita sendiri pun tuan-tuan, kadang-kadang kita guna untuk diri kita. Guna untuk diri kita adalah kerana apa? Kerana kita nak gunakan di jalan Allah. Belanja pada anak isteri pun boleh kita guna untuk Allah Taala. Kan, belanja pada anak isteri dikira infak juga, dikira sebagai sedekah. Kan, dikira sebagai sedekah. Kita belanja pada anak isteri sendiri pun tuan-tuan, kita berniatlah supaya Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita, infak kita untuk anak isteri. Jadi tuan-tuan pemirsa rahmati Allah Taala, moga Allah Taala beri kita kekuatan untuk sentiasa taat pada perintah dia, ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sampai sini sahaja. Moga yang baik ini datang daripada Allah, yang lemah kurang kelemahan diri saya. Saya minta maaf, minta ampun. Kita tutup aja dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-As innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.